Okay, kita start dengan self-practice 7.1a. Okay, question number 1. Answer. Number 2. Number 3. Number 4. Okay, habis dah latihan. Okay, next. Kita masuk new subtopic. Okay, objective, interpret distance time graph and describe the motion based on the graph. Macam hari Rabu hari tu you all lukis graph. Now daripada graph tu kita nak interpret. Okay, study the two distance graph below. So tengok pada diagram 1 and diagram 2. Ada beza kan dua graph ni. Okay, kita akan tengok macam mana kita nak interpret these two graph. Okay, have a look at diagram 1 first. Okay, diagram 1 shows a motion from O to C. From O to C for a distance of S meter. Okay, and a period of T second. As you can see at X-axis, time, masa, and Y-axis, distance, jarak. Ni tak boleh ubah, dua kedudukan ni tak boleh ubah ya, distance and time ni. So tengok dekat OA. Sekejap cikgu guna pen. Okey, tengok dekat OA ni. Bahagian OA, positive gradient of graph. Kalau dia macam ni, dia maksudnya dia positive gradient lah. Okay, gradient OA represent speed. Speed of motion. Maksudnya ni adalah pergerakan sesuatu lah. Sesuatu yang bergerak. Kereta ke, lori ke, particles ke, benda-benda yang bergerak lah. Okay, so kalau dia ada gradient, maksudnya itu adalah speed dia. Kelajuan objek tu lah. Okay. Motion at uniform speed. Maksudnya dia punya laju tu sama je. Dari 0 ke T1. T1 ni masa lah. Mungkin sejam. So dalam masa sejam, mungkin dia punya laju dia 70 km per jam. Contoh. Okay. So itu kita panggil uniform speed. Laju sekata. Sama je dia punya laju.
Okay, motion for a distance of S1 meter and T1 second. Maksudnya ni adalah pergerakan untuk jarak S1 masa T1. T1 ni ada nilai lah. Okay. Mungkin ni sejam, dalam masa sejam dia boleh bergerak 10 kilometer contoh. Okay. Cuba tengok pula dekat AB ni. Dia mendatar sahaja. Mendatar maksudnya zero gradient. Bila zero gradient means motion stop or stationary. Maksudnya kalau ni kereta, mula dia bergerak. Lepas tu dalam masa T1 hingga T2 ni dia berhenti. Okay, yang mendatar ni maksudnya berhenti. Okay. Untuk BC ni pula, dia sambung pergerakan. Motion continues to C. Okay, boleh? Bergerak, OA bergerak, AB berhenti, BC bergerak lagi. Okay, ini diagram 1. Diagram 2, dia macam tertutup ni. Kan? OP pergi PQ, lepas tu pergi QR. Okay, apa maksud graf ni? Okay, yang pertama tu OP ni samalah. Objek tu bergerak. PQ pun sama macam tadi, objek berhenti. Okey, untuk QT ni, apa maksud QT? QT pun masih bergerak. Tapi ada dua kemungkinan. Maybe move back to original place, patah balik, atau move in opposite direction. Dia tukar direction. Okey, itu ada dua kemungkinan lah. Kalau negatif gradient ni ataupun dia macam ni. Kalau macam ni positif, kalau macam ni negatif. Negatif tu sama ada dia patah balik atau dia tukar direction. Contoh macam graf ni, mungkin situasi dia macam situasi you lah. Ni dari rumah pergi ke sekolah naik kereta, sampai ke sekolah berhenti, sampai balik habis sekolah balik rumah naik kereta balik. Ini contohlah ya. Itu cara you interpret graph. Graph of distance time graph. Okay, tengok contoh ni. Okay, dekat graph ni ada dua. Yang warna hijau ni untuk tour bus. Yang warna pink ni car. Cuba tengok. Ya, kenapa? Ada yang nak cakap ke? Ada nak tanya soalan? Tak ada. Okey, yang warna pink ni adalah car. Kalau tengok dekat soalan, car from Puchong to Melaka. Lepas tu yang tour bus ni pula, from Melaka to Puchong. That's why yang Melaka ni dia negative ingredient, negative gradient. Okay, yang warna hijau ni negative gradient. Yang warna pink ni positive gradient. So yang pink ni untuk pergerakan car. Yang hijau ni tour bus. Dia patah, bukan patah balik, dia direction lain. Kan, dia terbalik direction dengan kereta. Kereta Puchong to Melaka, tour bus Melaka to Puchong. Okay, tapi kedua-duanya bergerak. Okay, determine the difference in speed. Tadi cikgu dah cakap dah, speed tu adalah gradient. Okay, so kita hanya perlu kira gradient untuk dapatkan speed. Okay, kita kira satu dulu. Speed of car yang warna hijau ni. Nak kira speed, distance over time. Ataupun paksi Y over paksi X. Paksi Y 150 tolak kosong. Okey. Paksi X pula 3 tolak kosong. Sorry. Untuk K ni 2 je.
Untuk K 2 sahaja. So 2 tolak kosong. So ini adalah speed untuk K. 75 km per hour. Tak laju sangatlah dia bawa, biasa-biasa je. Okay, so ini cara you kira speed lah untuk K yang warna pink. Sekarang kita nak kira speed untuk tour bus. Untuk tour bus, dia punya distance kan dia terbalik kan. So kosong tolak 150 untuk distance. Untuk speed dia 3 tolak kosong. So akan dapat negatif. Negatif ni tak ada masalah. Negatif ni maksudnya adalah opposite direction. Sebenarnya dia punya speed adalah 50 km per hour. Bas lagi slow lah daripada kereta. Tapi soalan minta beza kan. So minus lah. 75 minus 50. So inilah jawapan. Senang je. Nak cari speed, cari gradient. Boleh? Ada soalan? Tak ada. Okey, terima kasih Atika pada respon. Kita tengok contoh kedua. Time to the motion of car for a period of 4.5 hours. So ini adalah pergerakan sebuah kereta dari kosong hingga 4.5 jam. 4,5 jam lah. Okay, soalan A. The duration when the car is stationary. Tadi cikgu dah kata dah kalau yang stationary tu yang mendatar. Stationary tu tidak bergerak, mendatar. So berapa lama dia mendatar? Berapa lama dia berhenti? 3 tolak 2. So dalam masa 1 jam. So jawapan 1 jam. Okay. Untuk A2 soalan dia, the speed of the car at the first hour. First hour kat sini. First hour kat sini. So macam mana nak kira speed untuk first hour ni? Kalau you, tadi cikgu dah kata dah, kalau dia macam ni, kan garis lurus macam ni, bukan garis lurus, yang gradient macam ni, dia adalah uniform speed kan. Hal laju sekata, hal laju sama. So, untuk dapatkan 1 jam ni, kita tak boleh nak cari sebab tak tahu distance dia. Kan, sini tak ada bagi tahu distance. So, kita boleh cari untuk yang 2 jam. Sebab speed dia sama sahaja. Sejam ke 2 jam ke sama je. Sebab dia garisan yang sama. So, nak cari speed, distance 150 bahagi dengan 2 jam. So, akan dapat 75. So, 75 ni juga adalah speed untuk first hour. Okay, sebab dia gradient yang sama. So, nanti kalau dalam exam keluar soalan macam ni, janganlah panik pula. Macam mana nak cari first hour? Dia tak bagi distance pun kat sini untuk first hour ni. Boleh cari untuk keseluruhan sebab dia semua sama. Okay, soalan B. Describe the motion. Describe the motion of the last 90 minute. The last 90 minute yang mana? Yang ni. Kena pandai kira-kira sikit lah. Ini kan 4.5 tadi. So, 3 jam ke 4.5 adalah 1 jam setengah kan? 1 jam setengah tu bersamaan dengan 90 minit lah. So, dia tanya, soalan ni tanya, pergerakan kereta tu untuk yang cikgu bulat ni. Okay. Bila dia kata mesti ada speed, mesti ada distance, maksudnya 3 ni kena sebut.
Okay, speed, distance, time. Tiga-tiga ni mesti ada dalam jawapan. So, mula-mula kena cari speed. So, ni speed dia lah. Speed untuk yang 90 minit terakhir ni. Distance dia adalah 270 minus 150. Masa dia 4.5 minus 3. So, dah dapat speed. So, jawapan kita, the car travel, ini yang cikgu cakap tadi tu, mesti ada distance. Ni distance, mesti ada speed. Mesti ada time. Dalam satu ayat. So, ayat dia, the car travel for 120 km with a speed of 80 km per hour in the last 90 minutes. Distance ni dapat daripada mana? Yang ni lah 270 tolak 150. Akan dapat 120. Distance ni. Okay. Okay, tengok contoh ketiga. Kalau tengok contoh ketiga ni, graf ni, sama ada dia patah balik atau dia tukar direction. Kan, sebab graf dia tertutup macam ni. So, Sahana cycle to the post office to send Hari Raya Aidilfitri greeting card to her close friend. Sahana pergi ke pejabat pos. The distance time graph shows Shahana journey from her house to the post office and back. Maksudnya Sahana pergi ke post office, lepas tu dia buat urusan, lepas tu balik. Ni masa-masa dia lah, dia pergi start pukul 9.20 pagi. Jarak dia 2 km. Okay, itu cara you baca graf. Jarak 2 km start bergerak keluar daripada rumah dia. So soalan dia, the total distance in kilometer for Sahana whole journey. So dia pergi dan balik. Pergi 2 km, balik pun mestilah 2 km jarak dia kan. So total distance travel 4 km. Ni soalan senang ni, rugi kalau tak jawab. Soalan ni biasanya 4 markah. Okay, soalan kedua, the value of T if Sahana cycle with a speed of 8 km. Kat sini dia bagi speed. Okay, speed untuk perjalanan pergi Sahana ni. So, gunakan formula gradient. Speed, yang ni kan, DST. You nak cari T. So, distance over speed. Distance 2 km. Speed 8 km. So, 2 km divide by 8. Ni speed, you akan dapat 0.25 unit dia hour. Sebab sini hour So, 0.25 jam ni berapa minit? 15 minit. Macam mana dapat? Darab dengan 60. So, maksudnya perjalanan pergi Sahana ke post office 15 minit naik basikal. So, pukul berapa dia sampai? Tambahlah 9.20 dia bergerak. Tambah dengan 15 minit. So, dia sampai ke post office 9.35. Pukul 9.35 pagi. Senang je. Okay, soalan B. Describe Sahana journey from the post office back. Dia nak yang you describe yang last ni. Macam cikgu cakap tadi, describe mesti ada distance, speed, time. So cari dulu speed dia. Speed dia
6 kilometer. So bagi tahulah, Sahana cycle for a distance of 2 kilometer. Ini distance. 20 minit. Ini time. 6 kilometer per hour. Ini speed. Mesti ada 3 benda dalam your description. Okay. Tengok ni macam mana dia bahagi ni. Ini dia sebab kalau dia tolak 10-10 hingga 9.50, ini dalam minit. So kena bahagi 60 untuk dapatkan dalam jam. Okey, ini untuk average speed. Average speed adalah total distance over total time. Okey, contoh. Zabeda want to visit her friend in Muar. The distance time graph show her journey by car from Segamat to Muar, passing through Tangkak. Segamat pergi Tangkak, pergi Muar. Okey, ini adalah perjalanan Zabeda. Calculate the average speed in kilometer per hour. Okay, average speed Zabedah journey from Segamat to Muar. Dari Segamat to Muar. So average speed, total distance over total time taken. So tak perlu kira satu-satu. Nak kira yang ni dulu, lepas tu nak kira gradient ni, tak perlu. Terus kira total. Distance dia 80 kilometer. Ni 80 km, masa dia 1.5 hours. So terus dapat average speed. To A. B, if the rate of change in distance of car from Segamat to Tangkak 50 km per hour, calculate the distance in km between Tangkak and Muar. Maksudnya dia bagi, yang ni dia bagi speed untuk yang ni, gradient ni. So cari dulu distance untuk Segamat to Tangkak. So Segamat to Tangkak, you nak cari distance kan? Okay, ingat lagi tadi yang ni. So nak cari distance, speed, time. So speed dia 50, masa dia 1 jam. Okay, dari Segamat to Tangkak. So jarak dia adalah 50 km. So sebenarnya value S ni adalah 50. So dari Segamat ke Tangkak 50 km. Soalan nak Tangkak to Muar. So Tangkak to Muar 80 bahagi 80 tolak 50. So jarak dia adalah 30 kilometer. Okay, untuk C, describe the motion from Segamat to Muar. So tadi kita dah cari speed dia kan. So letak speed, letak distance, letak time taken. Okay, ni tadi sebenarnya jawapan untuk B ni tadi. Terkeluar lambat. Okey, itu sahaja. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, terima kasih. Harap-harap cikgu punya penerangan panjang lebar tadi tu faham lah ya. So ni homework saya practice 7.1B. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Minggu depan kita akan ada jadual baru.